TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama dengan saya Sean Steven selaku hos anda. Dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah kimia. Jadi kepada anda yang sedang menonton sekarang, jangan ke mana-mana, pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana hari ini kami akan memberikan tumpuan kepada kertas 2 di mana kami akan terangkan kepada anda format baru serta bagaimana anda boleh skor ataupun dapatkan markah terbaik, markah tertinggi, markah maksimum untuk kertas ini. Tapi sebelum itu, jom kita tengok profil guru pada hari ini. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Nisa daripada Maktab Tentera Diraja Selangor. Hai Cikgu. Hai Sean. Sihat Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Sean apa khabar? Oh, sangat sihat Cikgu. Okey, apa kata kita mulakan Cikgu? Boleh? Alright, jom. Okey, jom. Alright. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar murid-murid yang berada di rumah dan berada di luar sana? Cikgu doakan murid-murid semua dalam keadaan sihat dan ceria. Tapi jangan lupa, perjuangan kita masih belum selesai. Kena fokus untuk hadapi peperiksaan kimia pada 21 Mac 2022. Okey, cikgu teruskan. Okey, baiklah murid-murid semua. Okey, kita sekarang berada dalam slot Sukses SPM 2021 Pecutan. Okey, untuk kimia kertas 2 di mana kod kertas adalah 4541-2. Okey, sebelum itu, jom kita tengok format SPM KSSM Kimia bagi kertas 2 di mana kita ada kertas 1 yang membawa 40 soalan objektif. Okey, masa ini diperuntukkan 1 jam 15 minit dan markahnya adalah sebanyak 40 markah. Manakala kita ada kertas 2 di mana soalan pada kertas 2 berupa struktur dan esei. Kalau murid-murid tengok dekat sini, kita ada 2 jam 30 minit. Agak lama masa di situ. Okey, dan markah yang diberikan adalah sebanyak 100 markah. Dan kita juga ada kertas 3, okey, yang mana kertas 3 berupa amali individu yang telah dilaksanakan oleh murid-murid pada 15 Februari yang lalu. Okey, tanpa melengahkan masa, kita nak pergi terus, okey, Sean, kepada format SPM KSSM Kimia perincian. Kita nak lebih pada perincian di mana kalau tengok dekat sini kita ada bahagian A yang membawa 8 soalan struktur. Ada 8 soalan struktur yang membawa 60 markah dekat sini. Okey. Manakala untuk bahagian B kita ada 2 soalan esei pilihan. Okey, murid-murid boleh pilih sama ada nak nombor 9 ataupun nombor 10 di mana setiap soalan membawa sebanyak 20 markah. Dan untuk bahagian C ada 1 soalan esei yang wajib dijawab pun sama diberikan 20 markah. Jadi total markah kita berapa agak-agaknya? Wow, 100 markah. Jadi murid-murid jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan jumlah maksimum iaitu 100 markah. Jadi di sini cikgu ada juga cadangkan masa, okey, untuk murid-murid jawab soalan dengan teratur dan dalam masa yang mencukupi. So di sini cadangan penggunaan masa untuk kertas bahagian A adalah sebanyak 90 minit iaitu bersamaan 1 jam 30 minit. Untuk bahagian B kita ada 30 minit dan bahagian C juga ada 30 minit. Sekiranya murid-murid berjaya menjawab soalan dalam masa yang diperuntukkan, murid-murid boleh juga menjawab pada bahagian B ni, boleh jawab dua-dua soalan esei tu. Sekiranya murid-murid rasa masa ada, boleh lagi menjawab soalan yang diberikan. Jadi kita nak tengok apakah perincian 100 markah ini, di mana murid-murid boleh dapat skor. Jom kita tengok. Okey. Seterusnya.
Okey, ini adalah cikgu nak tunjukkan format pentaksiran kimia SPM yang bermula pada tahun 2021. Okey, pentaksiran yang baru. So kalau kita nak fokuskan pada kertas 2. Okey, cikgu fokus pada kertas 2 sebab hari ini memang kita nak bincang pada kertas 2 sahaja. Okey, kita tengok dekat sini dia ada pelbagai konstruk. Okey, dan yang paling penting adalah markah yang wajaran markah yang perlu murid-murid perolehi. Kalau murid-murid tengok pada soalan nombor 1 dan nombor 2, ianya adalah konstruk memahami, mengingat dan memahami, di mana di setiap soalan itu diperuntukkan 5 markah. Satu soalan 5 markah, soalan kedua pun 5 markah. Okey, soalan ketiga, okey, ditambah lagi satu konstruk iaitu mengaplikasi, diberikan 6 markah, dan soalan keempat juga ada 7 markah. Okey, kalau murid-murid tengok sampai ke bawah, kita ada lagi konstruk yang lebih kita ada mereka cipta dan menganalisis dekat sini. Okey, ada banyak murid-murid. Jadi, fokus kita untuk kertas 2 ni, okey, paling penting adalah pada soalan nombor 1 hingga nombor 4. Kalau murid-murid tengok dekat sini, total markah, jumlah markah daripada soalan 1 sampai 4 ada berapa? Cuba kira. 23. Ada? Ya, Sean, ada 23 markah. Jadinya murid-murid kena skor minimum 20 markah dekat soalan yang aras mudah ini dahulu. Okey, boleh? Alright, seterusnya. Okey, jom kita tengok apa target murid-murid di luar sana, okey, untuk SPM bagi mata pelajaran kimia ini. Cuba bagi tahu cikgu. Ya. Nak dapat apa? A, betul. A plus lagi. Okey, so bila murid-murid nak target A, jadinya apakah sasaran pada setiap kertas? Jadinya di sini cikgu cadangkan untuk kertas 1, okey, murid-murid perlu dapatkan 35/40. Okey, 35/40. Untuk kertas 2, murid-murid perlu dapatkan 65/100. Okey, dan untuk kertas 3 sebanyak 10/15 minimum. Jadi kalau kita total semua sekali, jumlahkan adalah perkan dengan 155 markah, darab 100. So markah yang murid-murid akan dapat adalah 71. Minimum untuk dapat A. Begitu. Jadi jangan tunggu lagi, kekal fokus bersama dengan cikgu. Kita akan pergi dan tengok sejauh mana murid-murid akan dapat markah maksimum paling tinggi untuk kertas 2. Okey. Baik, cikgu. Dengan panduan cikgu, sememangnya kita boleh skor A untuk kertas 2 bagi kimia. Tapi sebelum itu, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Pecutan. KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2021 Pecutan, dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah kimia bagi kertas 2, dan sekarang kita akan memberikan tumpuan kepada bahagian A. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Sean. Alright, jadi cikgu nak kongsikan kepada murid-murid di luar sana apakah antara teknik dalam menjawab soalan kimia bagi kertas 2. Okey, yang pertama, kita tengok dekat sini, baca soalan dengan baik. Okey, murid-murid kena baca soalan dengan baik. Yang kedua, gariskan arahan utama. Apakah contoh arahan utama? Okey, antaranya adalah tuliskan, okey, namakan, terangkan. Okey, apa lagi antaranya? Lukiskan. Bandingkan pun ada. Ya, bandingkan. Very good, Sean. Bandingkan. So, itu antara arahan utama ataupun kata tugas pada soalan. Jadi, murid-murid kena gariskan. Yang ketiga adalah berikan jawapan yang ringkas dan padat. Tak perlu tulis dalam bentuk esei. Tulis pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, itu yang nombor 3. Nombor 4, kita nak tengok mengikut markah yang diperuntukkan. Sekiranya soalan tu bagi 3 markah, jadinya di situ ada 3 isi. Okey, 3 isi, tak perlu tulis lebih daripada 3. Okey, yang kelima, kita tulis dalam bentuk poin ataupun jadual. Maksudnya isi jawapan. Macam tadi cikgu cakap, tak perlu tulis dalam bentuk esei. Alright, kalau ada jadual, boleh buat jadual. Okey, untuk perbandingan. Seterusnya yang keenam, melukis rajah berfungsi dan berlabel. Okey, lukis rajah, okey, pastikan rajah itu berfungsi. Kalau bentuk cecair itu mesti ada garis putus-putus. Manakala bila berlabel tu maksudnya contohnya pemanasan Sean, kita nak panaskan sesuatu, kita buat anak panah dan kita kena labelkan, panaskan. Kalau tak, kita tak tahu apa tu jalan sehala ke ke mana macam tu. Okey, seterusnya kalau kita tengok kat sini, yes, ini adalah senarai topik-topik tingkatan 4 dan 5. Okey, kalau kita tengok kat sini tingkatan 4 dan tingkatan 5, cikgu nak tanya dulu murid-murid di luar sana. Okey, apa topik yang murid-murid suka? Antaranya ialah apa?
Kalau Sean sendiri, Sean suka topik apa? Saya sebenarnya suka yang jirim dan struktur atom. Jirim dan struktur atom. Bagus, Sean. Sebab topik itu adalah topik yang paling mudah. Ya, betul. Ada cikgu dengar dekat rumah yang kata jadual berkala. Bagus. Cikgu pun memang suka tentang jadual berkala. Okey, untuk topik tekanan 5, kita tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 topik yang perlu murid-murid kuasai. Okey, antaranya adalah keseimbangan redox. Okey, jadi kalau kita nampak cikgu gariskan, ada garisan merah di sini, ianya merujuk kepada 4 topik yang wajib murid-murid kuasai. Ini adalah konsep asas. Okey, yang lain tu cikgu, saya tak berapa sukalah topik yang contohnya bahan buatan dalam industri. So macam mana nak suka? Macam mana nak suka, Sean? Kita kenalah buat banyak latihan supaya kita terbiasa dengan soalan-soalan dan jawapan yang diberikan. Boleh? Alright, so jom kita sambung, kita tengok dekat sini. Inilah antara contoh-contoh soalan mudah yang ada dalam kertas 2 mata pelajaran kimia. Antaranya adalah, kalau tengok kat sini, jadual 1 menunjukkan ion positif dan ion negatif bagi 3 sebatian ion. So diberi dalam jadual, maklumat dalam jadual. So apa yang soalan tu kehendaki adalah apakah nama lain. So kita highlightkan nama. Okey, bila soalan bagi nama, kita kena jawab nama. So, nama lain bagi ion yang bercas negatif adalah anion. Manakala soalan minta namakan lagi. Okey, so jangan bagi formula. Kita bagi nama. So, namakan ion kuprum 2 dan ion karbonat yang berada di dalam larutan yang berada dalam kuprum 2 karbonat. Okey, boleh? So itu tentang arahan soalan namakan. Ini satu lagi soalan mengenai formula dan persamaan kimia. Contoh soalan diberikan, murid-murid boleh tengok. Okey, soalannya adalah tuliskan formula kimia. Okey, soalan minta formula. Jadi bagaimana jawapan murid-murid semua? Bagilah bentuk formula. Ini adalah formula kimia. Jangan bagi formula ion pula. Okey. So seterusnya, ini satu lagi contoh soalan di mana soalan tanya, okey, unsur manakah? Unsur manakah yang terdapat di dalam jadual berkala yang diberikan ini adalah halogen. Jadi murid-murid gunakan simbol yang diberikan dalam jadual ini untuk menerangkan jawapan. Seterusnya, tuliskan susunan elektron. Bagaimana nak tulis susunan elektron? So jawapan dia 281 untuk unsur W. Mana unsur W? Di ujung sana. Okey. So 281 susunan elektron, jangan tulis dalam bentuk nisbah. Tak nak. Okey. So satu titik, tulis dalam bentuk titik ataupun koma sahaja. 281. Okey, seterusnya. Ini adalah soalan bahagian esei yang membawa 5 markah. 5. Jadi murid-murid nak dapatkan tak 5 markah tu? So bagaimana? So kita tengok dekat sini apa antara arahan soalan yang diberikan. Pertama, tulis susunan elektron. Okey, yang kedua adalah nyatakan kedudukan unsur. Okey, dalam jadual berkala, dan yang ketiga, terangkan jawapan anda. So di sini ada 3 arahan soalan yang membawa 5 markah. Cikgu pasti murid-murid kat luar sana boleh jawab soalan untuk dapatkan 5 markah. Okey, seterusnya. Kita nak pergi pula kepada topik kadar tindak balas. Okey, di sini cikgu labelkan bab 7. Dia dalam topik 7, Sean. Okey, so dekat sini, apa soalan dia yang menarik adalah di sini dimasukkan tentang persamaan. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas set 1. Okey, selain daripada persamaan, soalan juga minta hitungkan isi padu bagi gas yang terbebas, isi padu maksimum. Jadi di sini walaupun dia bab 7 tapi dia ada kaitan dengan bab 3. Jadi ada murid-murid di luar sana yang tanya cikgu, apa topik yang akan masuk? Tapi untuk kimia tak ada topik yang akan masuk. Semua akan masuk sebab ianya saling berkait. Ada chemistry di antara topik-topik tersebut. Okey, jadinya dekat sini untuk persamaan kimia, murid-murid boleh dapat 2 markah untuk menulis persamaan kimia. Seterusnya, untuk mengira isi padu, gunalah teknik ataupun yang kita kata kat sini MRS. Kirakan mol, and then murid-murid boleh dapatkan ratio dan akhir sekali isi padu. Cikgu, saya ada soalan, Cikgu. Apa, Sean? Contohnya kalau apabila kita kira, contohlah untuk soalan ni bilangan mol kan, Cikgu. Pada hujung tu kita ada letak satu unit. Kalau kita tak letak unit, macam mana, Cikgu? Okey, untuk unit ni sangat penting, Sean, dalam kimia. So untuk pengiraan, unit dikira di akhir sekali. Maksudnya bila jawapan yang di akhir ni untuk isi padu, mesti murid-murid mesti letakkan unit.
di akhir sekali. Di tengah ni murid-murid nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Okey, yang penting di akhir sekali bagaimana murid-murid boleh dapat, mesti letakkan unit DM padu untuk isi padu. Okey, boleh Sean? Boleh ke? Alright. Seterusnya kita nak tengok soalan yang naik sikit, lebih mencabar sikit dalam topik sebatian karbon. So, maklumat akan diberikan dalam jadual seperti ini. Jadi murid-murid boleh tengok apakah kehendak soalan. Soalan kata terangkan perbezaan pemerhatian dalam jadual 3. Okey, apa pemerhatian yang kita boleh nampak dalam jadual 3 ini, di mana etana warna perang air bromin tadi menjadi tidak berwarna, manakala etana warna perang air bromin tidak berubah. Jadi, terangkan kenapa tindak balas ini ataupun pemerhatian ini boleh terjadi. So, di sini ada 3 markah, Sean. So, kita nak dapatkan 3 markah. Bagaimana? So, kita kena tahu etana itu sebenarnya boleh bertindak balas dengan air bromin, manakala etana tidak boleh. Seterusnya, markah kedua adalah kerana etana mempunyai ikatan ganda 2 antara atom karbon. Kena mention, kena sebut atom karbon. Okey, bila ada ganda 2 kena sebut di antara atom apa. Okey, ataupun boleh sebut hidrokarbon tepu, dan seterusnya yang jawapan terakhir adalah etana merupakan hidrokarbon tepu ataupun mempunyai ikatan ganda 2, ikatan tunggal antara atom karbon. Boleh? Okey, ini untuk seterusnya. Okey, sekarang ni Sean, kita nak pergi pula kepada kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid di luar sana. So kemahiran apa tu? Kalau murid-murid perasan kan, soalan kimia kebanyakannya ada melibatkan stimulus. Stimulus gambar-gambar. So kalau tengok pada gambar yang pertama, maksudnya murid-murid kena kuasai kemahiran melihat, memerhati gambar yang diberikan dalam soalan. Contoh yang pertama, Sean, cuba tengok Sean soalan yang pertama ataupun gambar yang pertama. Rasa-rasanya di dalam topik apa ataupun ini adalah proses apa, Sean? Saya rasa yang ni adalah untuk penyediaan garam itu. Pandai pun Sean. Dalam penyediaan garam. So maksudnya dalam topik garam. Seterusnya kita tengok kat bawah ni, kita ada sel elektrolitik. Dan atas ni kalau kita nampak ada benang kan. So ini adalah sejenis polimer. So daripada maklumat yang diberikan ini dalam bentuk stimulus ini, so murid-murid boleh tahu nak jawab mengenai topik apa. Alright, seterusnya cikgu ada lagi. Kemahiran yang perlu dikuasai untuk stimulus antaranya adalah keratan perbualan. Kalau tengok perbualan, di seorang-seorang dia boleh berbual. Maksudnya dia dapatkan apa tu? Kalau cikgu boleh tengok dekat situ. Okey, hai kawan-kawan, adakah anda tahu bahawa sebilangan bahan kimia berbau harum? So, bila sebut berbau harum saja, maksudnya apa? Dia adalah bahan kimia itu adalah ester. So daripada situ gambar rajah itu dah diberikan maklumat. So juga dalam bentuk graf fakta. Okey, ada bentuk graf dan akhir sekali dalam bentuk jadual. Maklumat dalam bentuk jadual. So murid-murid boleh skor. Okey, dengan melihat kepada stimulus pada soalan, murid-murid boleh dapatkan jawapan. Okey, seterusnya. Okey, ini antara yang lain untuk stimulus banyak sebenarnya tu cikgu kata tadi, kemahiran untuk melihat stimulus ni murid-murid kena tahu. So kalau tengok pada sini kita ada carta alih. Okey, ini adalah carta alih bagi topik garam. Carta alih juga boleh ditanya bagi topik apa? Cuba bagi tahu cikgu murid-murid di luar sana. Pandai dalam topik sebatian karbon. Itu mempunyai carta alih. Seterusnya data dan keputusan eksperimen. Okey, dalam topik kadar tindak balas diletakkan maklumat yang diperolehi daripada eksperimen pada set 1 dan set 2. Dan seterusnya keratan jadual berkala. Okey, juga diberikan keratan jadual berkala macam kita tengok soalan yang sebelum ni tadi. Okey. So, jadi kita nak sampai ke mana sekarang ni? Kita nak tengok senarai semak. Okey, di manakah kedudukan murid-murid sekarang ini? Adakah di kedudukan A, B ataupun C? Okey, untuk kedudukan A, dah pandai belum menghafal formula anion ataupun cation? Bukan hafal saja, kena faham, kena ingat. Seterusnya, boleh tak menulis formula kimia? Boleh tak menulis persamaan kimia? Dan seterusnya, boleh tak melakukan pengiraan?
Okey, terutama dalam topik mol. So kalau murid-murid rasa dah pas, okey cikgu, A tu saya dah boleh dah cikgu, saya nak pergi pada B. Okey, tengok B pula. B kita ada apa? Pengiraan stokiometri. Kita ada menulis persamaan ion ataupun persamaan keseluruhan. Lagi kita ada apa? Menulis setengah persamaan. So kalau awak rasa di B awak dah lepas, cikgu, saya pas cikgu. B saya dah boleh. Okey, so kita move kepada C. So cikgu rasa awak semua berada di C. Sekarang ni awak semua dah berada di kedudukan C di mana awak dah pandai buat pemerhatian. Cikgu, saya nampak tadi cikgu pemerhatian. Apa tu? Air kapur menjadi keruh. Bunyi pop terhasil cikgu. Cikgu, dia bila panas menjadi kuning. Okey, apabila sejuk warna dia putih. So pemerhatian dan awak dah pandai dah menerangkan pemerhatian tersebut. Okey, apa lagi untuk bahagian C? Menghuraikan ujian kimia. Ujian ringkas untuk kimia. Bagaimana nak uji kehadiran ion klorida? Okey. So yang akhir sekali menghuraikan eksperimen. Okey, kita akan huraikan sebentar lagi bagaimana nak dapatkan perfect score untuk kertas 2 iaitu 100 markah. Jangan ke mana-mana. Ya, betul. Cikgu, terima kasih atas perkongsian ilmu cikgu dan apabila kita lihat dah, itulah panduan-panduan yang dikongsikan oleh cikgu dan harap anda telah pun memberi perhatian supaya anda boleh mendapatkan skor maksimum ataupun markah maksimum bagi kertas 2 bahagian A. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Pecutan. KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bagi mata pelajaran kimia kertas 2. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, terima kasih Sean. Untuk segmen ini, cikgu akan fokuskan kepada bahagian B. Okey, kertas mata pelajaran kimia kertas 2 bahagian B di mana di sini kita ada soalan esei respon terhad. Okey, kalau tengok dekat sini apa yang masukkan dengan respon terhad, murid-murid kena jawab soalan esei dengan tepat kerana jawapannya telah ditetapkan. Okey, so kena jawab dengan tepat. Okey, so jom kita tengok antara contoh soalan yang diberikan dalam bahagian B. Okey, soalan 9 ataupun soalan nombor 10. So cikgu sentuh pada soalan nombor 9. Di sini ada diberikan topik kadar tindak balas, di mana markah ini peruntukan adalah 20 markah dan kita boleh lihat perincian markahnya di sini adalah yang pertama kita tengok di sini ada 3 markah. Okey, soalan A. And kita ada 2 markah kat sini. Okey, seterusnya kita ada 5 markah di ujung sini. Okey, apa 5 markah kat sini? 5 markah merujuk kepada persamaan kimia dan hitung, buat pengiraan yang macam cikgu cakap tadi tu. Okey, dan yang cikgu nak tekankan sekarang ini adalah soalan perbandingan, di mana soalan perbandingan membawa sebanyak 10 markah. 10 markah banyak kan Sean? 10 markah tu. Jadi macam mana murid-murid di luar sana nak skor 10 markah perfect dalam tangan tanpa ada kurang satu pun. Jadi kat sini soalan minta bandingkan kadar tindak balas antara set 1 dan set 2. Okey, dan seterusnya set 2 dan set 3 buat perbandingan. Kemudian terangkan jawapan. Terangkan jawapan menggunakan ataupun berdasarkan teori pelanggaran. Okey, kat sini macam mana kita nak pecahkan supaya dapat markah 10. So maksudnya di sini ada 5 markah. So kat sini pun ada 5 markah. So, mari kita tengok. Tada! Ini adalah cara untuk kita nak jawab soalan perbandingan. Sekarang cikgu tunjukkan dulu perbandingan dalam bentuk ayat. Okey, so kat sini macam mana dapatkan 5 markah pertama sekali. Okey, soalan tadi minta perbandingan. Mana perbandingan? Perbandingan cikgu letakkan di bawah sekali. Boleh nak letak ke atas boleh, letak kat bawah pun boleh. Tetapi di sini cikgu sediakan satu akronim untuk murid-murid boleh menjawab dengan tepat, iaitu Sa-Ju-Si-Fre-Da untuk faktor saiz. Kalau kita tengok tadi pada soalan yang pertama tadi, okey, set 1 dan set 2 adalah berdasarkan kepada saiz, iaitu serbuk dan ketulan. Serbuk dan ketulan. Jadi macam mana kita nak terangkan? Okey, so Sa di sini merujuk kepada saiz. Okey, saiz magnesium di set 1 lebih kecil berbanding di set 2. Mesti ada perbandingan ya murid-murid. Yang seterusnya Ju. Ju adalah jumlah luas permukaan. Bagi magnesium di set 1 lebih besar.
Okey, dan seterusnya C merujuk kepada frekuensi pelanggaran yang berlaku. Frekuensi pelanggaran yang berlaku ini murid-murid kena sebut nama zarah yang terlibat, nama dia, iaitu ion hidrogen dan atom magnesium. Jenis zarah dekat sini yang terlibat adalah ion dan atom. Mendapat markah yang ketiga. Yang keempat, frekuensi pelanggaran. Fre itu merujuk pada frekuensi pelanggaran yang berlaku di antara zarah-zarah pada set 1 lebih tinggi dan akhir sekali perbandingan kadar tindak balas pada set 1 lebih tinggi berbanding set 2. Cikgu, saya ada soalan, Cikgu. Okey, Sean. Apakah kesilapan umum yang biasanya dilakukan oleh murid untuk macam soalan perbandingan ni? Okey, thank you Sean. Soalan yang sangat baik. Terima kasih. Ya. Okey, selalunya kesalahannya adalah yang umum adalah di sini. Jumlah. Okey, selalunya murid tulis luas permukaan sahaja, tak tulis jumlah. Yang kedua, selalunya kesalahan berlaku pada nama. Kita nak namakan. Selalu murid-murid tak tulis nama, hanya menulis zarah-zarah sahaja. Okey, dan yang ketiga adalah perkataan tinggi ni. Okey, boleh guna perkataan lebih tinggi. Selalunya murid-murid kata lebih cepat, cikgu. Tak boleh. Untuk kadar tindak balas tak boleh kata lebih cepat. Kena lebih tinggi. Di situlah walaupun awak dah tahu dah dia punya akronim tu Sajusi Freda, tetapi awak kena tahu di mana awak nak hit soalan jawapan tersebut supaya jawapan awak perfect score, iaitu sebanyak 5 markah kat sini. Baru 5. Ada lagi. 5 markah lagi. Nak dapatkan 5 lagi. So kita tengok kadar tindak balas yang berlaku pada set 2 dan set 3, Sean. Ya. Okey, set 2 dan set 3 melibatkan faktor kepekatan. Di sini bagaimana murid-murid nak huraikan jawapan supaya jawapannya mendapat 5 markah. So cikgu gunakan akronim Knit-Run-Freda. Okey, Knit-Run-Freda. Sebab apa, Sean? Benda-benda macam ni, akronim ni sangat mudah diingat berbanding murid baca saja fakta berkenaan. Ya, betul. Okey, jadi cikgu bantu murid. Pertama, jawapan dia adalah mengenai kepekatan. Kita bandingkan, mesti ada perbandingan, Sean. Set mana yang lebih tinggi kepekatan dia, ataupun boleh kata 2 kali ganda, okey, daripada set 2. Okey, dan yang seterusnya, okey, Knit-Run, bilangan ion hidrogen per unit. Akhir sekali 3, 4 dan 5 ni lebih kurang sama macam poin yang pertama tadi untuk saiz, di mana kita kena terangkan dari segi frekuensi pelanggaran antara ion dan atom yang terlibat, serta frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah, akhir sekali buat perbandingan. So di sini murid-murid dapat lagi 5 markah. Okey, ada lagi 5 markah. So jumlah markah 10 markah dalam tangan. Okey, Sean, alhamdulillah cikgu dah terangkan pada anak murid cikgu. So anak murid cikgu memang dapat markah 10 perfect dengan senyuman. So anda di luar sana murid-murid pun mesti dapatkan cara ataupun tips untuk menjawab soalan topik kadar tindak balas. Okey, seterusnya ini juga adalah contoh bagi bahagian B, soalan 9, di mana di sini cikgu nak tekankan, okey, kalau awak tengok dekat sini dia ada combination bab 2, bab 3 dan bab 5. Okey, untuk soalan esei ni, walaupun dia lebih kepada ikatan kimia, tetapi soalan juga boleh merujuk kepada bab 2, bab 3 dan bab 5. Campuran bab. Okey, so kat sini pun sama. Okey, di soalan ini cikgu bulatkan, kalau murid boleh tengok, nyatakan jenis kovalen A dan B, cadangkan contoh serta bandingkan. Nampak tak ada perkataan bandingkan? So di sini murid-murid boleh menjawab dalam bentuk apa? Dalam bentuk dalam bentuk jadual. Boleh buat dalam bentuk jadual, Sean? Selain daripada bentuk ayat tadi tu. Yeah. Okey, so boleh jawab. Nampak kat sini awak ada 10 poin di mana membawa 10 markah. Boleh? Okey, seterusnya cikgu ada satu lagi nak tunjukkan pada awak semua. Okey, di mana kita ada gambar rajah berfungsi dan berlabel. Okey, Sean, soalan selalu juga tanya ataupun suruh murid-murid lukis lukisan gambar rajah yang diorang dah belajar. So antaranya cikgu ada dekat sini, cikgu nak kongsikan pada awak semua. Okey, di sini cikgu nak terangkan. Melalui gambar rajah ni awak boleh dapat markah 2, okey, dengan melukis. Pertama mestilah berfungsi. Sebagai contoh cikgu ambil yang mana ya? Cikgu ambil yang ujung ni sekali. Di mana tindak balas pendehidratan. Okey, yang ujung ni pendehidratan bagi alkohol. Jadinya bila awak lukis, larutan mesti ada garis putus-putus. Macam ni.
Okey, dan pastikan gabus itu terkeluar sedikit daripada tabung didih. Bila lukis anak panah, pastikan ada label, panaskan. Okey, ini adalah apa? Wool kaca, direndam dengan etanol. Ini adalah air. So, itu akan membawa markah satu dan gambar rajah berfungsi ni mesti ada ni, kaki retort ni mesti awak lukis dapat lagi satu markah. Okey, ingat, okey, untuk gambar rajah yang baik, berfungsi dengan baik, mestilah dilukis dan mempunyai label. Okey, selain pada gambar rajah pendehidratan, kita juga ada gambar rajah apa ni? Tahu tak? Ya, iaitu gambar rajah bagi kadar tindak balas. Kalau yang atas ni adalah empirical formula, okey. Yang sini adalah empirical formula untuk magnesium dan ujung sekali rasanya murid-murid semua boleh tahu. Itu adalah gambar rajah bagi pentitratan, okey, satu proses peneutralan antara asid dan alkali. Okey, so dah banyak dah cikgu kongsikan pada awak semua. Selain daripada soalan perbandingan, soalan juga akan minta murid-murid melukis. So salah satu lukisan yang murid-murid kena tahu, okey, antaranya tak kisahlah keluar lukisan apa pun, yang penting mesti lukis dengan berfungsi dengan baik, dan yang kedua mestilah berlabel. Baiklah cikgu. Itulah dia panduan untuk kita mendapatkan markah maksimum bagi kertas 2 bahagian B. Kita akan berehat seketika dan kembali. Kertas 2 kimia pada bahagian C, di mana bahagian C mengandungi soalan esei respon terbuka, di mana di sini okey, murid-murid boleh memberi jawapan lebih daripada satu. So cikgu tunjukkan dekat sini, okey, antara contoh kertas 2 bahagian C di mana soalan dia adalah soalan nombor 11. Okey, soalan yang wajib dijawab, tiada pilihan So kalau tengok soalan nombor 11 tu, kasih settle. Okey. Alright, so kita tengok dekat sini, okey, sama juga markah dia adalah 20 markah dan diperincikan lagi. Okey, dekat sini kalau kita boleh tengok, soalan yang pertama ni A ni 1 markah, soalan yang kedua 6 markah, soalan yang ketiga membawa 5 markah dan akhir sekali soalan membawa 8 markah. Rasa-rasanya nak skor kat mana? Cikgu, sebab saya ada soalan kan. Ya. Sebab ada juga murid yang tidak dapat menguasai kesemuanya itu. Jadi kepada mereka yang nak sekurang-kurangnya lulus ataupun untuk nak dapatkan markah maksimum, dekat mana dia boleh skor yang paling senang lah. Dekat soalan nombor 11 ni. Ya. Okey, jangan risau Sean. Untuk soalan nombor 11 ni, okey, kalau kita tengok, dia ada aras kesukaran dia. Maksudnya dia konstruk yang telah dibina untuk membuatkan pelajar-pelajar semua dalam pelbagai aras boleh jawab. Antaranya kita tengok soalan yang pertama ni, ditanyakan apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas redox. Apakah maksud tindak balas redox? So soalan dia 1 markah. Jadi murid-murid baca buku teks saja dah boleh dapat dah jawapan. Apakah maksud tindak balas redox? Dan yang seterusnya, soalan yang kat bawah ni adalah mengenai apa? Kenal pasti terminal negatif dan positif. Tuliskan persamaan. Kan tadi cikgu cakap awak mesti tahu persamaan ion keseluruhan, dan tuliskan notasi sel, di mana soalan di sini ada 6 markah yang mana membantu ataupun menyokong jawapan murid-murid untuk lulus dalam kertas 2 kimia. Okey, untuk nak dapat A, Sean, untuk nak dapat A. Okey, kita bergerak lagi pada soalan yang seterusnya, iaitu soalan, kalau tengok dekat sini, soalan bandingkan pemerhatian, soalan perbandingan. Sekali lagi jumpa soalan perbandingan dekat soalan 11. Okey, so macam mana nak jawab soalan perbandingan mengenai apa tu? Mengenai warna dalam elektrolit dalam sel P dan sel Q. Kita ada sel P, kita ada sel Q. Jadi soalan minta kita bandingkan warna pada elektrolit, iaitu apa elektrolit kita? Larutan kuprum 2 sulfat. Kat bawah ni pun larutan kuprum 2 sulfat yang membawa 5 markah. Jadi bagaimana nak jawab soalan ni cikgu? Ada perbandingan ni cikgu. Jawapan dia adalah tak lain tak bukan, jom kita tengok. Murid-murid boleh menjawab dalam bentuk jadual. Dalam bentuk jadual, di mana pemerhatian dia dekat sini. Okey, murid-murid tulis dulu apakah pemerhatian, di mana nombor 1, warna biru larutan kuprum 2 sulfat menjadi tidak berwarna. Sebelum tu, ini adalah soalan
Cikgu ambil daripada soalan SBP percubaan untuk tahun 2021. Murid-murid boleh tengok dan boleh tengok jawapan dan bincangkan. Okey, jadi untuk sel Q warna biru larutan kuprum 2 sulfat tidak berubah. Okey, kat sini dia minta pemerhatian. Kalau pemerhatian, ingat ya murid-murid, bagi apa yang awak nampak. Okey, selain daripada apa yang awak nampak, apa yang awak dengar, apa yang awak sentuh, awak rasa kan, awak bau. Tapi kat sini melibatkan penglihatan. Maksudnya warna tu, warna biru, warna sebelum dan warna selepas. Warna biru menjadi tidak berwarna pada sel P, manakala sel Q warna biru kekal tidak berubah, ataupun kita boleh sebut keamatan warna. Okey, seterusnya bila dah sebut tentang warna, kita nak huraikan pula kenapa, mengapa. So jawapan dekat sini kalau tengok 1 markah diberi untuk pemerhatian, untuk penerangan. Okey, penerangan di kenapa warna biru itu berubah dan tidak berubah. Okey, melibatkan kepekatan ion kuprum 2. Melibatkan kepekatan ion kuprum 2 di mana pada sel P ni kepekatan ion kuprum 2 tu telah berkurangan. Manakala dekat sel Q, kepekatan ion kuprum tadi tu, kuprum 2 tidak berubah. Itu jawapan yang kita nak murid-murid jawab dengan baik. Okey, dah dapat dah 2 markah. Mana lagi 3 markah, cikgu? Mana lagi 3 markah? Okey, 3 markah dia adalah dekat situ. Nampak tak? Okey, kenapa ion kuprum 2 tadi telah berkurangan? Kerana ion kuprum 2 tadi telah dinyah cas ataupun mengalami penurunan menjadi atom kuprum. Dekat mana? Di katod. Manakala yang sebelah sini, kalau tadi dah mengalami penurunan ataupun dinyah cas, di sini apa jawapan dia? Kadar nyah cas. Kadar nyah cas ion kuprum 2 kepada atom kuprum di katod adalah sama dengan poin yang terakhir, iaitu kadar atom kuprum mengion kepada ion kuprum 2 Cu2 plus Da0 adalah sama. Jadinya sebab itulah warna biru larutan kuprum 2 tadi tu tidak berubah. Tidak berubah sebab adanya ion kuprum 2 tu tadi. Okey, boleh? So murid-murid dah dapat 5 markah dekat soalan perbandingan untuk bahagian soalan sumbu 11. Okey, nak tengok lagi. Okey, kita nak tengok lagi. Okey, soalan seterusnya adalah soalan yang membawa 8 markah. Okey, di mana soalan berbentuk eksperimen Sean. Ya, cikgu. Okey, soalan eksperimen. So kita tengok dekat sini. Okey, diberi pilihan kalau tengok pada soalan, cikgu revise balik. Okey, tengok pada soalan Okey, kalau tengok dekat soalan ini ada 8 markah. Okey, ada 8 markah dengan menggunakan pengetahuan kimia anda. Lukis, arahan dia suruh kita lukis susunan radas sel kimia yang diberikan dengan menyalakan mentol LED. So jadi bahan semua dah diberi dalam paparan ni. Murid-murid dah diberi. Jadi dengan kepandaian yang ada, kreatif, anda hasilkan satu sel kimia. Buat satu eksperimen. Dengan kreativiti yang anda ada, buat satu sel kimia, dengan mengikut arahan. Lukis dulu, and then soalan minta apa? Kita kemudian tentukan nilai bacaan voltan, huraikan secara ringkas. Nampak tu ada banyak. Jadi kat sini cikgu nak tunjukkan terus tanpa buang masa. Nak tunjukkan terus pembinaan sel kimia tadi. Di mana arahan dia minta lukis. So kita lukis dulu. Kalau lukisan tadi cikgu cakap awak boleh dapat berapa markah? Boleh dapat 2 markah. Okey, good Sean. Jadinya kat situ dah dapat 2 markah lukisan. Lepas tu arahan soalan minta kita huraikan pembinaan sel kimia tu tadi. Prosedur dia bagaimana? Jadinya awak kena gosok kepingan magnesium, pilih awak guna magnesium dan wayar kuprum dengan kertas pasir sehingga bersih. So awak gosok tu adalah you punya murid-murid punya action ataupun perbuatan. Apa bahan dia? Guna magnesium. Menggunakan apa nak gosok tu? Guna kertas pasir sehingga bersih. Kemudian sambungkan kepingan magnesium dan wayar kuprum kepada mentol LED tadi tu. Yang diberi. Guna apa yang diberi dalam soalan.
Kemudian cucuk kepingan magnesium dan wire kuprum pada tomato, pada buah tomato tu tadi. Okey, kerana buah tomato tu adalah merupakan elektrolit. Alright. So seterusnya murid-murid boleh huraikan apa yang berlaku pada magnesium, apa yang berlaku kepada ion hidrogen. Okey, ion hidrogen datang daripada mana? Daripada elektrolit yang berada dalam tomato. Dan akhir sekali soalan minta murid-murid tuliskan ataupun kirakan nilai voltan inot sel tu tadi. So jangan lupa dalam pengiraan mesti ada unit, iaitu nilai volt. Ini soalan yang membawa 8 markah, Sean. Ya, cikgu. So, 2 markah untuk lukisan, lagi 1, 2, 3 markah untuk prosedur, okey, 2 markah lagi untuk penerangan dan 1 markah untuk kiraan nilai voltan. Macam mana murid-murid di luar sana? Boleh tak nak skor untuk soalan eksperimen? Okey, kalau tak puas lagi, cikgu nak tengok lagi soalan eksperimen? Sekejap cikgu tunjukkan. Ada lagi. Ada lagi ni, nampak. Soalan berkaitan dengan topik apa? Sebatian karbon. Sebatian karbon di mana? Okey, cikgu nak terus fokus pada soalan eksperimen iaitu 8 markah. Selalunya memang diberi 8 markah. Okey, dia kata apa kat situ? Dengan menamakan sebatian P, Q dan R. Huraikan secara ringkas bagaimana anda menyediakan sebatian R dalam makmal. Okey, untuk makluman murid-murid, sebatian R ini adalah ester. Jadi macam mana kita nak sediakan menggunakan PQ dan R tu tadi. Menyediakan sebatian R dalam makmal. Okey, so soalan dia kata, ada kat sini cikgu tak nampak. Dengan menamakan sebatian PQ dan R. Okey, namakan dulu. Lepas tu, huraikan secara ringkas bagaimana anda menyediakan sebatian R dalam makmal. Okey, yang ni. Yang ketiga, soalan minta persamaan kimia. So, ada 3 kata tugas arahan daripada soalan yang membawa 8 markah ini. Jadi, bagaimana murid-murid nak jawab ni, nak dapat 8 markah? Tadi dah dapat 10 markah. Sekarang kita nak pergi pada 8 markah. Soalan yang terakhir. Nak sampai di garisan penamat dah ni. 8 markah tu macam mana? Okey, jom kita tengok soalan jawapan yang patut murid-murid berikan. Okey, untuk bahagian penamaan untuk P dan Q tadi soalan minta kita namakan, betul? Dengan menamakan. Okey, P, Q dan R. Jadi murid-murid boleh namakan seperti yang cikgu tunjukkan di sini, di mana sebatian P ni pada arahan soalan tadi mestilah sebatian yang mempunyai kurang daripada 4 karbon lah. So kita ada metanol, etanol, propanol. Okey, ini karbon 1, karbon 2, karbon 3 propanol. Manakala asid Q tu pula adalah sejenis asid karboksilik. Soalan kata mesti kurang daripada 3 karbon. So ada berapa? So kita ada asid metanoik dan asid etanoik. Yang mana asid etanoik ni ada 2 karbon. Jadi bila nak hasilkan R, iaitu ester, murid-murid boleh pilihlah. Okey, sebagai contoh, katakanlah cikgu nak metanol. Okey, metanol cikgu nak gabungkan dengan asid metanoik. Jadinya, apakah nama ester yang cikgu dapat hasilkan? Iaitu metil metanoat untuk ester cikgu. Jadi bergantung. Kan cikgu cakap tadi ada banyak pilihan jawapan. Jadi murid-murid boleh pilih nak bagi jawapan yang mana satu. Kalau macam cikgu bagi macam ni tadi itulah. Jadi apa nama ester cikgu? Metil metanoat. Jadi bila dah bagi nama, soalan kata buat eksperimen. Okey, ini eksperimen dia. Ringkas sahaja. Tuangkan. Okey, tuangkan 2 cm padu ke dalam satu tabung didih. Okey, bila murid-murid guna tabung didih, tabung didih janganlah pergi tuang banyak. Okey, sebab tabung didih ni ukuran dia bukannya banyak pun. Alright, so kalau letak 2 cm padu pun dah memadai ataupun 5 cm padu. And then tuangkan 2 cm padu bahan Q ni pula. Tadi bahan P, sekarang bahan Q. Ke mana? Ke dalam tabung didih yang sama. Kemudian tambahkan beberapa titis asid sulfurik pekat.
Jadi kalau murid-murid guna larutan yang mempunyai asid sulfurik ataupun larutan yang pekat, mestilah kendalikannya dengan baik, Sean. Mesti titis demi titis. Kat mana nak titis? Dekat dinding tabung didih pun boleh. Okey? Mesti guna kata kunci macam tu. Alright. Seterusnya, goncangkan dan panaskan dengan perlahan tabung didih tersebut. Itu adalah prosedur yang sepatutnya murid-murid boleh dapat. So kat sini dah dapat berapa markah dah? Dah dapat 7 markah dan akhir sekali soalan tadi minta apa? Jangan lupa, dah seronok dah buat prosedur ni, lupa arahan yang ketiga iaitu persamaan kimia, iaitu dapat 1 lagi markah untuk hasilkan ester tu tadi. Okey, sekarang kita dah dapat dah 8 markah. So, kita dah dapat perfect score. Okey, ingat cikgu cakap tadi, untuk nak dapat kertas 2, paling minimum kena dapat 65 markah per 100 untuk nak dapat A. So, dekat sini cikgu nak kongsikan ciri-ciri jawapan yang baik. So, adakah anda mempunyai ciri-ciri tersebut? Yang pertama, mengikut kehendak soalan. Soalan nak apa? Soalan nak awak tuliskan persamaan kimia macam cikgu cakap tadi kan. So yang kedua, B, guna istilah yang betul. Contohnya nombor proton. Okey, jangan bagi cikgu bilangan proton. Nombor nukleon, bagi bilangan nukleon tak ada. Kita ada nombor nukleon. So guna istilah yang betul. Okey, yang ketiga, formula kimia mesti tepat. Untuk nak dapat A, formula mesti tepat dan mesti pandai seimbangkan persamaan. Yang seterusnya, pengiraan. Pengiraan ni ada banyak. Okey, kita ada MRS, kita ada pengiraan nilai pH, pengiraan nombor proton, kita ada banyak. Okey, jadi jangan lupa mesti ada unit. Seterusnya, lukisan mesti berfungsi dan berlabel. Pemerhatian dah cikgu dah cakap dah tadi. Okey, sebelum dan selepas. Plot graf mesti ada unit pada setiap skala tu, setiap part CX dan part CY. Dan yang terakhir, huraian ujian kimia. Ada tak ciri-ciri semua ni pada awak? Awak pandai tak buat semua ni? So, kalau awak pandai, awak dah menghampiri A. Bukan takat A saja, A+. Okey, itu saja sebenarnya daripada cikgu. Okey, cikgu memang sangat-sangat happy, seronok dapat berkongsi dengan awak macam-macam hari ini. So, selamat menduduki peperiksaan SPM kepada calon-calon, okey, murid-murid pada SPM tahun 2021. Ingat, berakit-rakit dahulu. Okey, apa tadi? Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke tepian. Ingat, perjuangan kita belum selesai. Satu lagi cikgu nak bagi tahu. Okey, benih yang baik dicampak ke laut menjadi mutiara, dicampak ke langit menjadi kejora. Jadi, teruskan usaha, pastikan paper kertas kimia anda A. Okey, itu saja cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu cikgu dan seperti yang cikgu sebutkan tadi, dengan bantuan cikgu dengan tips-tips ataupun panduan yang diberikan oleh cikgu tu, sememangnya anda semua yang menonton sekarang tu memang akan dapat skor A dalam kertas 2 bagi kimia. Dan pastikanlah anda ingat, bukan saja ingat tetapi memahami apa yang diberikan ataupun dikongsi oleh cikgu supaya anda boleh dapatkan markah maksimum bagi kertas 2 untuk kimia. Dan seperti yang disebutkan juga oleh cikgu, semoga berjaya dan harap dengan panduan cikgu anda semua boleh mendapat A ataupun sekurang-kurangnya lulus. Tapi kita nak A lah cikgu untuk kertas 2 kimia, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Semoga berjaya.